Hai semua, saya Cikgu Syahiza. Assalamualaikum, apa khabar? Sudah bersedia untuk belajar hari ini? Okey, untuk objektif kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran kamu semua dapat menulis karangan laporan dengan format yang tepat dan bahasa yang santun. Maksudnya di sini kamu perlu menulis laporan dalam bentuk atau format yang betul dan menggunakan bahasa yang sesuai bertepatan dengan isi karangan yang kamu hendak sampaikan. Okey. Seperti yang kamu semua sedia maklum, laporan ialah karangan yang berformat. Apa format laporan? Apa itu 3T? Okey, mari kita tengok. Okey, untuk format laporan, cikgu mudahkan kamu fahaman kamu, iaitu cikgu letakkan 3T. T yang pertama di tengah-tengah ini, sebab kalau kira tajuk mesti tulis di tengah atas. T1 ialah tajuk. Turun ke bawah seperti nak menulis huruf L, T2. T2 adalah tanda tangan. Dan terus ke sebelah kanan seperti menulis huruf L juga, T3. T3 ialah tarikh. Selepas itu barulah kamu cantum, jadilah bentuk segitiga. Jadi untuk ingat format laporan ialah T1, T2 dan T3. Okey, cikgu minta kamu buat ikut urutan sebab saya tak nak kamu keliru dan tak dapat pastikan T2 sebelah kiri ataupun tanda tangan sebelah kiri atau kanan. Bila buat seperti ini, kamu senang ingat iaitu selepas T1, T2 tanda tangan diikuti T3. Okey, kita teruskan. Okey, format dah tahu. Sekarang kita hendak mencari isi bagaimana nak menulis laporan. Seperti yang semua sedia maklum, untuk menulis laporan samalah seperti membuat catatan atau berita, iaitu kita melaporkan perkara yang telah berlaku. Jadi untuk memudahkan kamu, cikgu guna konsep 5 wife 1 husband. Apa itu 5 wife tu? Wife tu ialah what, when, where, who, why dan husband ialah how. Jadi, cikgu akan guna konsep apa, bila, di mana, siapa, mengapa dan bagaimana. Okey, untuk mencari isi kita guna 5 wife and 1 husband ni supaya isi-isi kita lebih tersusun dan kita tahu apa benda yang perlu kita tuliskan. Okey, kita teruskan. Okey, ini contoh laporan. Kamu boleh membaca contoh laporan yang cikgu beri ni. Okey, dalam ini cikgu menulis mengikut konsep 5 wife 1 husband. Apa yang berlaku, bila berlaku, di mana berlaku, siapa yang terlibat. Okey, bagaimana perasaan, bagaimana kejadian tersebut, semua ada. Okey, serta formatnya. Kita teruskan. Okey, untuk hari ini kamu akan menulis karangan laporan yang bertajuk kelas kamu telah mengadakan gotong royong membersihkan Taman Sains. Sebagai setiausaha kamu diminta untuk menulis laporan tersebut. Tulis laporan selengkapnya. Jadi kamu akan menulis satu laporan tentang gotong royong membersihkan Taman Sains di sekolah kamu. Okey, baik. Teruskan. Okey, untuk menulis, kita perlu menyediakan kerangka karangan. Kerangka ini penting supaya isi kita tidak tertinggal dan kita menyusun isi-isi mengikut kesinambungan cerita yang lebih teratur. Okey, untuk pendahuluan, cikgu gunakan maklumat yang 5 wife 1 husband ialah apa, bila, di mana dan siapa. Contoh ayat cikgu untuk pendahuluan, kelas 5 Anggrek. Okey, buat apa? Telah mengadakan gotong royong. Bila? Pada 10 Mei. Di mana? Di Taman Sains sekolah mereka. Okey. Siapa? Semua murid dan guru kelas terlibat dalam aktiviti tersebut. Jadi, untuk pendahuluan semua aspek apa, bila, di mana dan siapa ada dalam pendahuluan. Okey, kita terus ke rangka yang seterusnya. Untuk isi 1.
Untuk isi 1 saya masih guna konsep five wife one husband, iaitu mengapa gotong royong itu dilakukan. Ataupun kalau kita tak mau guna mengapa, kita akan tanya apa tujuan gotong royong itu diadakan. Jadi cikgu terus mula tujuan gotong royong ataupun apa benda yang kamu nak masukkan sini adalah untuk membersihkan kolam dan apa, eratkan silaturahim. Kamu sambung ayat tersebut. Okey, untuk isi kedua, cikgu pergi letakkan aktiviti sebelum hari kejadian. Jadi maksudnya untuk laporan kamu ni, kamu laporkan sebelum, semasa dan selepas. Jadi sebelum hari kejadian, maksudnya cikgu catat ni 3 hari sebelum guru kelas berpesan buat apa. Okey, contoh kita menyiapkan alatan dan diberi pembahagian tugas siap-siap supaya bila datang tu kamu dah tahu kamu kumpulan apa dan kena buat apa. Okey, kita terus kepada isi yang ketiga. Yang ini aktiviti semasa. Okey, semasa artinya pada hari kejadian mestilah mendengar taklimat oleh siapa yang bagi taklimat. Okey, lepas tu mulalah tugas untuk bergotong royong. Contoh kumpulan 1 menanam pokok. Untuk apa? Kumpulan 2 mencuci kolam ikan supaya apa? Manakala kumpulan ahli buat apa pula? Jadi kamu boleh tambah mengikut kesesuaian ayat dan fikiran kamu supaya karangan kamu itu jadi logik. Okey, kita teruskan lagi aktiviti semasa. Macam ada buat apa lagi kumpulan lain pula. Kumpulan ni buat apa pula. Guru kelas buat apa pula. Lepas tu apa yang mereka lakukan. Okey, tak kisah. Teruskan. Okey, baik. Dan sampailah isi yang keempat. Pada pukul 12 tengah hari, rehat. Okey, ni masih lagi aktiviti semasa lah. Iaitu pada hari kejadian apa mereka buat. Terus kamu sambung sahaja. Sampailah penutup. Penutup bila telah selesai. Atau apakah aktiviti selepas? Mereka menyimpan alatan. Simpan dalam stor. Lepas tu apa yang mereka buat. Dan jangan lupa untuk penutup nyatakan perasaan. Apa perasaan kita setelah selesai semua? Mesti bersyukur, gembira, puas hati. Okey, boleh tambah je. Cikgu tak kisah. Okey, jadi penamat dan penutup dah selesai. Jadi kita sekarang terus kepada cara untuk menulis. Cikgu dah buat rangka ni. Kamu tengoklah. Yang ni untuk tulis karangan. Yang atas ada tajuk. Laporan disediakan oleh siapa, tarikh, jawatan. Tu nama huruf besar dalam kurungan ni. Okey, tulis dalam buku penulisan C. Itu buku penulisan karangan. Dan setelah siap, cikgu akan terima kerja kamu dan minta kalian hantar dalam Padlet seperti biasalah. Dan cikgu ucapkan tahniah kepada sesiapa yang telah menyiapkan kerja-kerja yang sebelum ini. Baik, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap semua dapat menjalankan tugasan yang diberi dengan sebaiknya. Baik, Assalamualaikum.